Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 November 2022 bersama dengan saya Nur Syihah Muhammad Amin. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim yakin bahawa beliau yang akan mengumumkan cuti umum selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 diperoleh pada 19 November nanti. Beliau berkata demikian semasa berkempen dan bertemu pengundi di Parlimen Ledang hari ini. Presiden PKR itu memberitahu beliau yang akan mengumumkan cuti selepas PRU 15 dan bukannya pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Ucapan Anwar itu turut disambut sorakan penyokongnya yang hadir. Perikatan Nasional ini bersatu sama PAS. Dia janji apa? Dia menang, dia kasih cuti. Muhyiddin, 20 hari bulan bukan you kasih cuti. Saya kasih tahu. Kita cuti. Ketika majlis pengumuman manifesto PN pada Ahad lalu, Muhyiddin berkata, cuti umum akan diberikan jika PN diberi mandat oleh rakyat pada PRU 15. Beliau berkata, inisiatif tambahan dalam manifesto mereka itu adalah bagi memudahkan orang ramai yang terpaksa pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Tuan Ibrahim Tuan Man meminta Rafizi Ramli membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia jika dia mempunyai bukti. Ia berhubung tuduhan kelulusan projek oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA yang dibuat selepas pembubaran Parlimen. Kamu ingat aku tak erti peraturan ke? Mana boleh lulus mana-mana peruntukan kewangan dalam tempoh kerajaan sementara keadaan pilihan caretaker government? Tak boleh. Nah, saya nak tegaskan, saya tak pernah meluluskan sebarang peruntukan mana-mana projek setelah Parlimen dibubarkan. Dan saya nak tegaskan, tidak ada mana-mana pihak yang mari jumpa saya minta lulus 2 bilion, bukan sikit. Saya beritahu dia, kalau ada bukti, report kepada SPRM. Kenyataan Menteri Alam Sekitar dan Air itu dibuat selepas Rafizi mendakwa ada syarikat yang dikatakan kroni UMNO dijangka menerima kontrak tebatan banjir. Dakwa Rafizi, projek yang bernilai 2 bilion ringgit itu melalui tender rundingan terus daripada Kementerian Tuan Ibrahim. Berita seterusnya. Perikatan Nasional perlu menang dengan majoriti 2/3 dalam PRU 15 bagi membolehkan persempadanan pilihan raya di beberapa negeri dapat dilakukan. Timbalan Pengerusi PN Abdul Hadi Awang berkata, banyak kawasan di Kelantan, Terengganu dan Kedah yang kerusi Parlimen melebihi 100,000 pengundi. Oleh sebab itu katanya, PAS perlu bekerjasama dengan Bersatu dan UMNO untuk memenangi majoriti 2/3. Namun malangnya, UMNO meletakkan syarat yang tidak boleh diterima PAS. Terengganu, Kedah, di Tumpak kemarin 140,000 pengundi di Tumpak. Adapun di Perak, di Selangor, di Johor, satu kawasan 40,000. 30,000. Dia banyakkan kerusi-kerusi. Dia capur juga pengundi-pengundi bukan Islam. Cina ada, Hindu ada. Kerana pada pandangan dia, Cina India ni sokong dia selama-lama. Ini berlaku. Di Sabah Sarawak, satu parlimen 10,000. Kita di Kelantan Terengganu 100,000. Rakyatnya ramai, kerusinya sikit. Ini jadi kurang jumlah kita, kena baiki. Nak baiki ni mestilah dapat majoriti 2/3. Kalau nak 2/3, mesti gabung PAS, UMNO, Bersatu, termasuk Sarawak dan lain-lain. Menurutnya, BN meletakkan jumlah kerusi yang sedikit di Kelantan berbanding dengan bilangan rakyat yang terlalu ramai. Dia menegaskan jumlah kerusi perlu diperbaiki untuk mencapai majoriti 2/3. Abdul Hadi yang juga Presiden PAS berkata, UMNO meletakkan syarat supaya parti itu meninggalkan Bersatu jika mahu bekerjasama bagi menghadapi PRU 15. PAS kena putus dengan Bersatu pada pukul 12 malam hari Jumaat. Uish, sedap dia nak arwah kita pula dah. Dia nak arwah kita. Pukul 12 malam mesti PAS putus dengan Bersatu. Kalau tidak, UMNO tak sia kerjasama dengan PAS. Bagaimanapun PAS menolak kerana beranggapan ketiga-tiga parti berkenaan
perlu sepakat dan bergabung jika ingin memenangi PRU15 dengan majoriti 2/3. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Kita ke perkembangan berikutnya. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengakui bahawa dirinya dan Anwar Ibrahim tidak sehaluan dalam banyak perkara, termasuk yang terbaru berhubung pilihan calon untuk kerusi Parlimen Sungai Buloh. Bagaimanapun apabila bercakap mengenai Ahmad Zahid Hamidi, kedua-dua pemimpin PKR itu bersependapat. Bercakap kepada Malaysia Kini, Rafizi menegaskan jika ada satu perkara yang dipersetujui mereka bersama adalah PH tiada ruang untuk berkompromi dan mengadakan pakatan dengan Presiden UMNO itu. Menurutnya lagi, dinamik politik sudah berubah merujuk kepada peningkatan sokongan kepada BN dalam beberapa pilihan raya kecil yang menyebabkan Zahid mendesak Ismail Sabri supaya segera membubarkan Parlimen supaya PRU dapat diadakan tahun ini. Malah musim tengkujuh tidak menghalang Zahid daripada mendesak supaya PRU15 segera diadakan dengan tujuan menurut pesaingnya untuk cuba campur tangan kes rasuahnya supaya dapat dikukuhkan. Bagaimanapun menurut Rafizi, tindakan Ismail Sabri sudah terlambat dan taktik lemah mereka tidak akan membuahkan hasil. Dia mendakwa sokongan kepada UMNO BN sejak itu kian terhakis dan kini seterusnya meningkatkan prospek PH dalam PRU kali ini. Kubu kuat PKR di Sungai Buloh kini menjadi kerusi panas susulan tindakan BN menamakan Khairi Jamaluddin sebagai calon di sana. Lawatan Malaysia Kini ke Sungai Buloh menunjukkan bahawa ramai penyokong PH kini dalam dilema untuk mengundi calon yang mana. Ketika ditemui, mereka memaklumkan menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka, namun pada masa yang sama tidak mahu melihat Khairi kalah. Malah ada yang menjelaskan bahawa mereka akan lebih teliti dalam membuang undi dan mungkin membuat keputusan berdasarkan personaliti dan bukannya mengikut garis parti. Kamarul Zaman 57 dari Kampung Kubu Gajah menyifatkan penyandang kerusi Parlimen Rembau itu sebagai menteri yang berkebolehan tetapi diletakkan di zon mati. Pesara guru itu juga tidak yakin tentang calon PKR Ar-Rahmanan yang pernah terpalit dengan kes penipuan. Sementara itu, Alfa 30 tahun, seorang doktor di sebuah hospital awam mengakui menyokong PH tetapi memilih Khairi dari segi karisma dan pengalaman calon. Di sebalik semua itu, kawasan dengan majoriti pengundi China dan India mungkin kekal sebagai kubu kuat PH dengan beberapa pengundi menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap BN, terutamanya dengan skandal rasuah, kenaikan harga dan gangguan rantaian bekalan. Parlimen Sungai Buloh yang dimenangi PKR dengan majoriti lebih 20,000 kali ini memperlihatkan pertemuan 7 penjuru antara gabungan politik utama dan 2 calon bebas. Berita seterusnya. Penyandang kerusi Parlimen Segambut Hana Yeoh memberi amaran tentang kemarahan pengundi yang berhubung vandalisme yang dilakukan terhadap kain rentannya di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Ahli Parlimen DAP itu mengetengahkan perkara berkenaan menerusi satu ciapan di Twitternya hari ini. Calon segambut itu seterusnya menggesa parti lawan supaya menghentikan permainan politik kotor dan menjijikkan dan bersaing secara bersih dan adil. Dalam pada itu, Bernama melaporkan polis sudah membuka kertas siasatan dan sedang mengesan pelaku yang merosakkan bendera serta poster Barisan Nasional di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur semalam. Sementara itu, di Air Hitam Johor, lebih 200 bendera PH yang dipasang di sepanjang laluan Kampung Parit Kuari dicabut dan dibuang ke dalam parit. Calon PH bagi Parlimen Air Hitam Sheikh Omar Baharib Ali menerusi hantaran di laman Facebook yang berkata, para petugas yang memacak bendera menyedari kejadian itu sekitar 8 pagi semalam selepas 6 jam dipasang. Ketua Polis Daerah Batu Pahat Ismail Dolah ketika dihubungi hari ini berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung insiden bendera parti politik dicabut atau dibuang.
Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.